Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid cikgu, murid tahun 4 Gemilang. Hari ini hari Isnin, bertemu lagi kita pada 24 hari bulan Mei 2021. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita masih lagi berada dalam tema keempat, iaitu tema kebudayaan, kesenian dan estetika. Walau bagaimanapun, kita telah berganjak ke unit 12 di bawah tajuk Adat Dijunjung, Budaya Disanjung. Okey, hari ini kita belajar dalam bidang kemahiran tata bahasa, iaitu fokus kepada imbuhan apitan. Okey, kalau minggu lepas cikgu dah ajar kamu imbuhan awalan, imbuhan akhiran. Hari ini kita pergi kepada satu lagi jenis imbuhan, iaitu imbuhan apitan. Okey, di akhir pembelajaran, murid dapat menggunakan imbuhan apitan dengan betul mengikut konteks. Okey, untuk itu cikgu mohon murid-murid rujuk kepada buku teks muka surat 83. Okey, muka surat 83, cikgu pun ada buku ni. Okey, cikgu minta bila cikgu suruh buka buku tu, bukalah baru kamu nampak dengan jelas kita nak belajar bahagian mana. Okey, dah sedia dengan buku teks? Okey, terima kasih. Okey, apa itu imbuhan apitan? Okey, imbuhan apitan ialah imbuhan yang ditambah serentak pada hadapan dan pada belakang kata dasar. Maksudnya, kata dasar itu berada di tengah-tengah apitan awalan dan apitan akhiran. Silap. Sorry. Bermaksud kata dasar itu berada di tengah-tengah di antara imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Okey, faham ya? Okey. Kalau sebelum ni kita dah belajar awalan dan akhiran, hari ini kedua-dua imbuhan itu diletak serentak pada kata dasar. Maka dia menjadi imbuhan apitan. Okey, kita tengok satu persatu jenis imbuhan apitan. Yang pertama, imbuhan men, kan dan men, i. Merujuk kepada perkataan yang pertama, sesuatu yang dilakukan untuk faedah orang lain. Okey, orang lain yang dapat faedah, bukan pelaku tersebut. Okey, contoh ayat ialah Ali membasuhkan kasut sekolah adiknya. Okey, Ali membasuhkan kasut sekolah adiknya. Jadi, dalam ayat ini, siapa yang mendapat faedah? Ali ke adik dia? Tentulah yang mendapat faedah ialah adik kepada Ali. Okey? Yang kedua ialah perbuatan. Okey. Contoh ayat yang menggunakan men, kan ialah Syah telah menyanyikan sebuah lagu sempena hari lahirnya. Okey, sempena majlis hari lahirnya. So, menyanyi itu adalah perbuatan kepada Syah. Okey, perbuatan yang dilakukan oleh Syah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada imbuhan kedua, iaitu imbuhan ke-an. Okey, imbuhan ini boleh membawa kepada beberapa maksud. Yang pertama, menerangkan sesuatu hal yang terdapat dalam kata dasar. Hal itu apa? Okey, kita tengok contoh dia. Okey, keadaan mangsa kemalangan itu semakin stabil. Okey, kemalangan ialah hal. Okey, stabil ialah apa? Untuk menerangkan keadaan kemalangan terhadap mangsa tersebut. Okey. Yang kedua, kita tengok imbuhan tempat. Okey, dia menunjukkan tempat. Contoh ayat, kediaman hartawan itu dikawal ketat oleh pihak polis. Okey, kediaman merupakan tempat. Apa maksud kediaman?
Okey, kediaman ialah rumah ataupun tempat tinggal seseorang. Dalam konteks ayat ini, okey, kediaman itu atau rumah itu adalah rumah kepada hartawan. Okey. Yang ketiga, imbuhan ke-an bertujuan untuk menunjukkan sifat. Contoh ayat ialah sifat kebudakan budak itu nakal lah, sebagai contoh nakal. So, nakal itu merupakan sifat. Okey, kebudakan. Bermaksud, yang selalu nakal-nakal ni budak-budak lah. Okey. Seterusnya, kita tahan yang ketiga iaitu imbuhan apitan pen-an. Okey, imbuhan ini merujuk kepada tempat dan perbuatan serta keadaan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Menerangkan sesuatu hal yang terdapat dalam kata dasar. Contoh dia, Ali mengetuai perbarisan. Alia mengetuai perbarisan kawat kaki. Okey, perbarisan ialah situasi untuk menerangkan kata dasar tersebut, iaitu kata dasarnya ialah baris. Okey. Jadi perbarisan menerangkan situasi kepada baris tersebut. Okey. Tempat. Yang kedua ialah tempat. Masyarakat orang asli kebanyakannya tinggal di pendalaman. Okey, pendalaman ni merujuk kepada kawasan yang sukar untuk dimasuki atau kawasan kampung yang berada jauh daripada bandar atau pekan. Okey. Baik, kita pergi kepada buku teks. Buku teks kamu, muka surat 83 ada dengan kamu sekarang. Okey. Pada buku teks muka surat 83 itu ada satu teks bertajuk Penyeri Majlis. Okey. Daripada teks tersebut kita akan keluarkan satu persatu kata berimbuhan. Okey, sebelum tu kita baca sama-sama teks tersebut. Okey, penyeri majlis. Hadif dan keluarganya menghadiri majlis perkahwinan abang sepupu mereka. Di sana, dia melihat hantaran yang cantik di atas pahar. Pahar, tahu pahar? Pahar tu ialah tempat atau dulang yang biasanya orang letak barang hantaran. Okey. Dia macam dulang bulat, lepas tu ada yang ada kaki, ada yang tak ada kaki. Okey. Biasa awak akan nampak dalam majlis perkahwinan ataupun pertunangan. Okey. Dalam teks tu pun ada gambar dia. Pahar ialah dulang yang digunakan untuk meletakkan barang hantaran bagi majlis perkahwinan dan pertunangan. Pahar diperbuat daripada tembaga. Corak-corak pada pahar masih mengekalkan ukiran tradisional. Ukuran tersebut masih digunakan dalam seni tempar pahar sehingga kini. Okey, tempar tu bermaksud perbuatan ataupun pembikinan. Okey. Warna pahar tembaga seakan-akan keemasan. Terdapat dua jenis pahar, iaitu pahar leper dan pahar berkaki. Kebanyakannya pahar dialas dengan kaki bersulam supaya kelihatan lebih menarik. Pahar tembaga agak berat dan tahan lasak. Terdapat pahar tembaga yang beratnya dianggarkan mencecah 3 kilogram. Okey. Jadi kita tengok teks kita ya.
Yang pertama, kita nak tengok kat mana? Barisan pertama dan barisan kedua. Okey. Hadif dan keluarganya menghadiri majlis perkahwinan abang sepupu mereka. Di sana, dia melihat hantaran yang cantik di atas paha. Paha ialah dulang yang digunakan untuk meletakkan barang hantaran bagi majlis perkahwinan dan pertunangan. Paha diperbuat daripada tembaga. Okey, daripada dua petikan ini, cuba senaraikan beberapa patah perkataan yang mempunyai imbuhan apitan. Okey, tengok, perhatikan satu-satu. Okey. Bagus. Perkataan pertama ialah menghadiri. Okey, menghadiri kata dasarnya ialah hadir. Okey. Yang kedua, perkahwinan. Okey, dia dah warna biru kan kat situ. Perkahwinan adalah imbuhan apitan bagi kata dasar kahwin. Okey, seterusnya meletakkan. Okey. Pertunangan kata dasar excuse me, sorry, alhamdulillah. Okey, pertunangan. Okey, kata dasarnya ialah tunang. Okey. Baik, kita tengok kepada petikan ketiga, 4 dan 5. Okey, corak-corak pada paha masih mengekalkan ukiran tradisional. Okey, baca sampai bawah. Okey, kita cari kata berimbuhan apitan yang terdapat dalam teks tersebut. Okey, cari dulu, cikgu bagi masa. Okey, kita tengok betul atau salah. Mengekalkan. Okey, apa kata dasar bagi mengekalkan? Ya, kekal. Okey, yang kedua ialah keemasan. Okey, kata dasarnya ialah emas. Okey, dia menerima imbuhan ke dan an. Kebiasaan. Kelihatan. Okey. Kita pergi kepada latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan kamu, buka balik modul yang cikgu bagi. Okey. Modul cikgu bagi ada tulis B1. Okey. Pun B1. Okey. Sila jawab soalan. Yang pertama, soalan subjektif yang depan ni. Okey. Kamu perlu meletakkan perkataan-perkataan pada tempat kosong yang disediakan. Ada 10 soalan. Okey. Ni. Nampak? Nampak? Okey. Okey, okey. Kedua, soalan berbentuk objektif. Okey. B1. Soalan objektif ini mempunyai 18 soalan. Okey, soalan yang pertama, tempat kosong. Kuiling menjadi contoh kepada murid-murid lain. Okey, soalan yang terakhir, soalan 18 itu, tempat kosong, kereta terbaru syarikat itu dirasmikan oleh pengarah syarikat tersebut. Okey, ada 3 muka surat sahaja untuk hari ini. Jadi, setelah siap, anda perlu pamerkan hasil kerja anda kepada cikgu sebagai bukti untuk mendapatkan semakan. Okey, nanti cikgu semak ataupun kalau tengok macam mana, kalau kamu snap tak berapa jelas dapat kat cikgu, cikgu akan bagi jawapan, kamu akan semak sendiri.
Sebetulnya lebih bagus kalau kamu semak sendiri. Sebab bila kamu semak sendiri soalan objektif, kamu boleh tahu jawapan yang mana yang betul. Okey, kenapa jawapan kamu salah. Okey, kalau cikgu yang semak, kamu tak tahu apa jawapan yang betul dan kamu tak tahu yang mana jawapan sebenarnya dalam soalan yang kamu salah tersebut. Okey? Setiap penghantaran latihan akan direkodkan dan anda berpotensi memperoleh mata ganjaran. Okey, bila awak dah semak ataupun cikgu semak, kita dapat jumlah yang betul atau yang salah. Daripada jumlah tersebut, cikgu akan bagi kamu sama ada 1 atau 2 mata ganjaran yang kamu boleh kumpul dan tebus untuk mendapatkan hadiah daripada cikgu. Okey, kalau kamu cuma hantar dekat cikgu latihan dah siap tapi kamu tak bagi dekat cikgu jumlah bilangan kamu betul atau salah, macam mana cikgu nak bagi kamu mata ganjaran? Kamu kena bagi tahu kat cikgu kamu betul banyak mana, salah banyak mana, supaya cikgu boleh bagi mata ganjaran yang sesuai dengan pencapaian kamu. Okey? Akhir sekali, untuk hari ini gagal itu biasa. Yang penting macam mana kamu bangkit semula. Okey, bagi murid-murid yang tidak mendapat keputusan yang baik pada latihan minggu lepas, inilah masanya untuk kamu usaha untuk cover balik kelemahan atau kekurangan kamu pada latihan yang minggu lalu. Okey, bagi murid-murid yang telah berjaya memperoleh bilangan ataupun pencapaian yang terbaik ataupun yang telah memperoleh 2 mata ganjaran ataupun lebih daripada itulah kan, sebabnya minggu kedua dah ni. Jadi cikgu ucapkan tahniah dan teruskan usaha. InsyaAllah kamu berjaya bukan setakat nak dapatkan hadiah daripada cikgu, tetapi ilmu, keberkatan ilmu itu sendiri. Okey, jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Minggu depan apa? Jumpa lagi dalam minggu ni pada sesi pembelajaran akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum.